Teruskan kepada sesi perbincangan kita bersama saya, Amri dan juga Ambok selaku moderator anda pada malam ini. So, speaker kita pada hari ini seperti yang anda semua sudah sedia maklum, Encik Badri Hazlan. Baik, tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita teruskan kepada program bual bicara kita pada malam ini bersama dengan Encik Badri. Okey. Umum mengetahui bahawa masalah kemurungan di dalam negara kita pada hari ini sangat serius dan perlu untuk kita sedia maklum apa sebenarnya punca, apa sebenarnya yang boleh mendorong kepada masalah mental khususnya dalam kalangan pelajar universiti itu sendiri. Jadi sebabkan kita mengambil berat terhadap masalah kesihatan mental ini, soalan pertama suka untuk saya tanyakan kepada Encik Badri. Sebelum tu, saya nak share dengan anda semua satu statistik daripada kajian kesihatan morbidity dan kebangsaan NHMS yang dijalankan pada tahun 2019. Statistik ini merangkumi 2.3% rakyat negara ini yang berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah kesihatan mental. Dan dalam 2.3% ini, hampir 0.5 juta warga Malaysia mengalami masalah kemurungan. Jadi soalan saya untuk Encik Badri, sebenarnya apakah definisi kesihatan mental secara amnya dan secara khususnya apa itu kemurungan? Dan masalah kemurungan ini yang boleh untuk menyumbang kepada 2.3% dalam statistik yang saya bacakan tadi. Jadi saya nak minta Encik Badri untuk sharekan bersama kita semua rasional Encik Badri terhadap soalan saya tadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. First thing is, terima kasih banyak kepada UUM, especially untuk Inasis SME Bank, because of I'm very grateful because I have been invited to be a panel. That's the first thing is. Terima kasih banyak. I'm very proud because of lately, Alhamdulillah, dalam kalangan student dia ada kesadaran berkaitan dengan pentingnya untuk kita mengetahui tentang this kinds of terms of depressions ataupun kemurungan. Awal-awal sekali terima kasih banyak. Yang paling terima kasih kepada pengarah, mungkin cakap pengarah tapi pengetua Inasis SME Bank, Dr. Cik Muhammad Aziz Yaakob. Terima kasih banyak. I thought that you be part of
our life today, right? So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ni, suaranya sangat sedap jadi first host. Thank you very much. And then kita kembali balik kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, soalan yang diutarakan oleh Abang Amri, Encik Amri. Okay. Saya sebelum saya nak start, satu benda lupa. Saya akan banyak address diri saya sebagai Alung because of kalau panggil Encik Badi tu macam tinggi sangat. Kita anggap macam hari ni adalah perkongsian kawan-kawan. Okay, dan saya tak kata saya pandai. Saya juga ada kelemahan dalam 2-3 perkara. In other words, kalau ada benda-benda yang mungkin boleh ditambah ataupun ada persoalan, as I know, dia ada Q&A untuk nanti end of session. Okay. Apa itu kemurungan? Okay, now kita bukan berada dalam dewan kuliah dekat UUM. Kita bukan ada dalam kuliah dekat mana-mana universiti. So, saya akan bagi satu simple definitions of kemurungan. Kemurungan is something that ada connections dengan mood. Kita punya mood kan, mood swing tak swing. Okay, dia macam ni. Kemurungan adalah berkaitan dengan mood yang sangat mendadak perubahan berlaku. Dia tiba-tiba dia mood dia sangat terus menurun. Dia adalah berkaitan dengan gangguan perasaan, kesedihan yang berpanjangan. Okay, dia ada keletihan. Kadang-kadang dia bila bersebut berkaitan dengan kemurungan, dia akan datang dengan dia rasa tak larat, dia akan rasa dengan cepat marah. Yang benda yang paling kita kena faham, okay, once seseorang itu murung, dia akan hilang minat. Minat kepada apa? Perkara yang selalu dia lakukan. In other words, nanti kita akan lebih detailkan dalam pertengahan, dalam perbincangan yang seterusnya lepas ni, berkaitan dengan macam mana berkaitan dengan kemurungan. Tapi in other words, sebenarnya kawan-kawan memainkan peranan penting. Sebab bila orang menghadapi kemurungan ni, dia tiba-tiba dia akan, mood dia terus swing and then dia terus down. Dan mengambil masa yang begitu lama. Tapi kita kena detail betul-betul lah. Dia kemurungan bukanlah. Kadang-kadang ada orang akan menyamakan, okay, sekarang Alung, saya akan menerangkan dalam perspektif as a student. University students. So kadang-kadang mungkin ada orang yang dia break up couple and then dia fast menungging and then that one maybe it will be one of the kemurungan, tapi usually not. Tapi kita akan lebih detail selepas ni. Dan bila berkaitan kemurungan, tadi Alung, saya dah maklumkan bahawa dia akan ada berkaitan dengan kesedihan yang berpanjangan, mood dia akan slow, dia akan down and then dia dah tak ada minat dengan benda yang biasa dia buat. Dia yang paling kadang-kadang dia akan berlanjutan 2 minggu, kadang-kadang ada yang berbulan. Dan paling penting kamu kena tahu adalah kadang-kadang dia akan berlanjutan bertahun-tahun. Okay? Dia akan berlanjutan bertahun-tahun. So this is a serious part. Okay, Alun tak nak terang secara lebih detail sebab this is not kuliah. Okay, Allah masalah saya. Tapi benda yang paling penting kamu kena tahu connections depression atau kemurungan ni dia terletak di mana. Okay, kita ada stress. Stress ni we addressing as a behavior yang overthinking. Stress. Bila kamu gagal untuk handle kamu punya stress, overthinking dia akan berubah kepada anxiety. Anxiety tu ada kebimbangan yang berlebihan, okay? And then bila kebimbangan gagal untuk diuruskan, dia akan transfer to be kemurungan, tend to be depressions. Dan as I know, kalau saya salah saya minta Allah SWT, saya bukan orang yang pandai, Allahu Akbar. Cuma after kemurungan dia akan pergi dia akan jadi suicide attempt. Because of these kinds of topic, saya sebenarnya last week saya dijemput oleh Universiti Malaysia Sabah untuk bagi talk berkaitan dengan peratusan membunuh diri, kejadian bunuh diri dalam kalangan pelajar. Because of kita tahu on 15 of January, if I'm not mistaken, Bangi, pelajar perempuan dia terjun bangunan. Before that, on 5th of January, kita ada remaja which is 30 something, I'm not sure. Tapi dia range umur daripada 25 to 34 cuba untuk membunuh diri and now dia try nak bunuh diri because of kemurungan and then dia jadi dah tak mampu arrange, dia nak suicide attempt, dia nak terjun bangunan and Alhamdulillah because of APBM Angkatan Bomba dapat membantu and then membantu untuk rational dia balik, dia tak jadi nak bunuh diri. Tapi ada satu lagi case, if I'm not mistaken, Allahumma salli ala based on paper Metro 28 or 29 of December 2020, Allahumma salli ala Muhammad, dia membunuh diri dengan membakar diri because of kemurungan juga.
and then dia cuba bunuh diri, end up dalam newspaper tu tak jadi nak bunuh diri because bila bakar diri panas. It look like a joke, but somehow dia dah tak tahan panas, dia boleh lompat dalam parit. Dia kejadian ni berlaku di Johor. Dia lompat kat parit supaya dia settle, tapi dia terbakar jugalah, badan dia ada luka jugalah, melecur juga. Tapi in other words, sebenarnya kalaulah kita gagal untuk uruskan kita punya stress, and then it tend to be anxiety, and then end up will be kemurungan, and finally it tend to be suicide attempt ataupun masalah yang lebih more complicated lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu perkara yang kita kena tahu. Tak perlulah detail macam kita tengok DSM-4 or DSM-5. Kita bukan psikologis pun. But the main point is, it is connect with kesedihan yang berpanjangan, mood swing yang turun, mood kita akan totally turun. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina. By the way, congratulations because of UUM punya student, Inasis SME Bank berjaya untuk organize yang this kind of talk. Okay. That was my question. Answer. Okay, terima kasih pada Cik Badri ataupun nama panggilan yang lebih disukainya Along. Ya, Along. Okay, soalan saya seterusnya, kita dah tahu apa maksud kemurungan itu sendiri. Jadi, soalan saya ialah apakah tahap kelaziman kemurungan itu sendiri? Macam Encik Badri atau Alun tadi berkata, dia bermula dengan stres, kemudian kepada anxiety, kemudian boleh membawa kepada suicide. Jadi apakah ada macam tahap kelaziman yang lebih teruk? Ataupun apakah tahap kelaziman sekiranya seseorang itu dapat kontrol dia punya stres, dan apakah tahap dia sekiranya seseorang itu tak dapat kontrol dia punya stres daripada awal sekali? Macam ni, Allahumma salli ala Sayyidina. Terima kasih Ambuk, question Ambuk daripada Johor kan. And then Amri tak tahu, lupa daripada mana, tak apa, nanti kita berkenalan balik dalam live. Mungkin orang dekat UN lebih kenal lah Amri daripada saya. Allahumma salli. Bila bercakap pasal kelaziman, I'm very sorry Ambuk, saya rasa saya tak prefer, I'm not preferring to answer that kind of questions. I thought which is better kita tahu, sebab kita macam mana, bagi Along saya, bagi saya, macam mana kita nak meningkatkan awareness dalam kalangan student. Macam mana mengelakkan daripada kita nak identify this kinds of typical person yang ada kemurungan ini. Allahumma salli. Kita tengok macam tanda-tanda. Lebih senang kalau korang bukan nak jadi psikiatris pun kan. Allahumma salli, minta maaf jangan marah. Okay, so kita kena identify. Sebab kadang-kadang macam tadi Along ada sebut tadi, based on cases yang cuba untuk membunuh diri. We are still focusing on kemurungan, tapi we are focusing on kemurungan yang lebih ke arah kepada cuba untuk membunuh diri. Kita kena identify this kind of thing. Sebab ini yang current situations. In July, early of January, dan banyak berlaku because of everybody are stressed with that, especially all of you students stressed with the way of studying, which is ODL, online, and then dah tak ada face to face, and then usually before you have opportunity, discussing with your friend. I'm not saying that while you are dekat rumah tak boleh nak discuss, no, but still boleh discuss, tapi the situations and dia punya keadaan which is totally different. Allahumma salli alaihi. Okay, kemurungan yang lebih ke arah membunuh diri, okay, tanda-tandanya yang semua orang boleh identify dan semua orang kena ambil tahu. Yang pertama sekali, kawan-kawan kita daripada yang senang bercakap, tapi pada satu masa dia akan lebih selalu nak bercakap tentang dia nak bunuh diri, dia cakap banyak kepada benda-benda yang macam tu. Okay, kita kena tahu banyak yang macam cakap. Bila tengah baby, kan kita kawan-kawan, contohlah everybody tengah video call, 8 orang, 6 orang, tiba-tiba cakap, aku macam nak bunuh diri. Kita kena menjadi orang yang lebih, okay, di samping bercakap pasal tanda-tanda kemurungan ni, tapi kita sebagai kawan, we need to be extra peka. Bukan peka tak dengar. Peka, seriously notice dengan benda-benda. It look like a joke, but somehow tanda-tanda tu kita dengar. Yang pertama. Yang kedua, dia akan lebih mudah mengekspreskan, menzahirkan perasaan dia. Kadang-kadang, for example, kita buat discussion, buat video call ataupun kita WhatsApp group, tiba-tiba kawan-kawan, tiba-tiba tiba-tiba mencarut, tiba-tiba macam kita nampak perubahan tu. Dia lebih dia mudah untuk menzahirkan, ekspreskan perasaan, feeling dia. Dan mungkin ada setengah pula yang akan bercakap pasal kematian, this and that. And then
Mungkin kalau ada kawan kita pula, ini benda yang simple, kalau dia ada banyak kes lagi tapi tak boleh nak come up, nak share semua benda. Tapi ada juga yang tanda-tanda dia kadang-kadang dia macam memperlihatkan macam contoh dia live IG, dia drive kereta dalam keadaan laju. Walaupun dalam keadaan PKP, kenderaan tak ada, tapi keadaan cuba membahayakan diri. Dia bertindak terburu-buru membahayakan diri dia. Tu kita kena alert tentang benda-benda tu. Dan kadang-kadang kita selalu cakap bila dalam contoh kawan-kawan, aku nak minta maaf dengan korang semua kalau aku ada salah apa. Mungkin korang akan cakap, ramai akan cakap ni buang terbiak ni, saja buat penyakit. Tapi kita tak tahu, mungkin itu one of the sign. Juno. Daripada kamu nak tahu kelaziman tu, baik kamu tahu tentang tanda-tanda ni. Sebab benda ni adalah, sekarang ni we are using media social media. Kadang-kadang tiba-tiba kawan-kawan upload dekat dalam story IG, aku minta maaf kalau ada apa-apa, kita tak tahu mati esok ke tidak. Sounds like macam, kalau jenis kawan tu daripada zaman universiti lagi minta maaf, dia memang kaki buat salah, tu memang buat tak kisah halangan dia, memang itu kebiasaan dia, am I right? But now we are talking about orang yang biasa, lawak, jenis yang happy, tiba-tiba sudden dia keluar upset tu. Dan kita juga dapat melihat bahawa perubahan yang mendadak, kawan-kawan kita daripada seorang yang happy, tenang, kepada orang yang sangat dia punya emosi sangat teruk, macam murung terus, cepat marah. Dan dalam satu keadaan juga mungkin orang yang dalam tiba-tiba dia seorang yang happy, dia seorang yang sangat garang, tiba-tiba jadi terus baik. That is one of the tanda-tanda juga, okay. And then kita kena identify semua tanda-tanda tu. Kita ada muram, kita ada dia jadi pasif, tapi benda-benda tu semua adalah benda-benda yang kita bercakap berkaitan dengan kalau kita mampu berhadapan dengan kawan-kawan kita. Yang kita berdepan dengan kawan-kawan kita, minta maaf lah, saya nak off sekejap sebab phone saya berdering. Kawan saya minta, tolong bagikan share link untuk FB tu, dia orang tak jumpa. Minta sempatlah promosi sikit sebab Wan ni kita promote dekat kawan-kawan untuk dengarkan, so dia orang akan bagi student dia orang dengar, so minta maaf excuse sekejap. Allahumma salli alaihi. So balik pada isu tadi, pentingnya kita tahu benda-benda tu semua. Yang benda-benda yang Alun senaraikan tadi adalah berkaitan dengan macam mana kita nak boleh identify based on social media. Because of now, based on PKP, we don't have any chance untuk berjumpa depan-depan. Unless kalau masing-masing banyak duit, 1K, so marilah kita beramai-ramai berjumpa di luar, pakak kena samat. Allahumma salli alaihi. Itu jawapan untuk soalan daripada Ambo. Terima kasih. Okay. So tadi kita dah dengar apa kelaziman masalah kemurungan ni kan. Okay. Seterusnya untuk soalan yang ketiga daripada pihak penganjur. Okay, seperti biasa sebelum saya utarakan soalan, saya akan share sedikit fakta berkenaan dengan masalah kemurungan ataupun masalah mental ni. Okay. Saya mendapati data ini daripada tahun 2018, terdapat 410 psikiatri di Malaysia. Dengan nisbah psikiatri kepada penduduk adalah 1.27 kepada 100,000 penduduk di Malaysia. Dan sebenarnya nisbah ini jauh lebih rendah daripada apa yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun kita tahu WHO. Jadi secara logik akalnya kita tahu contohnya satu psikiatri bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan 100,000 pesakit mental ataupun pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental. Okay, jadi selain daripada individu-individu yang mempunyai simptom untuk depres ataupun mempunyai simptom untuk mengalami disorder dan sebagainya, ada tak cara lain untuk individu-individu ini berjumpa dengan orang lain seperti mungkin ada agensi ataupun NGO daripada pelbagai pihak untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga bantuan. Jadi saya minta Encik Badri ataupun Along untuk utarakan buah fikiran Encik Badri berkenaan dengan soalan ini. Dipersilakan. Terima kasih Amri. Hebat ni. Program ni bukan calang-calang. 2 moderator dia kerjakan satu panel. Menangis panel. Selalu satu moderator 2 panel kan? Tak apa, tak kisahlah. I don't have any problem. Okay, balik kepada cerita tadi. Okay.
memang tidak dapat dinafikan because of kita punya based on data. Dia macam Amri ni macam Johara pagi era, dia fakta tak auta. So dia banyak keluarkan fakta-fakta yang Alun ni tak I have no sure aku nak keluarkan fakta atau mau auta. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Okay. Memang I can't deny that kita ada, saya bukanlah menteri, I'm not, tapi memang kita mengaku bahawa even though di sekolah sekalipun kita ada untuk beberapa ratus orang pelajar untuk satu kaunselor, so macam ada masalah juga. And then bila psychiatric pun kita tengok dekat hospital besar ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak salah kita ada, I forgot where's the data is, tapi kita ada di klinik kesihatan juga, tapi tidak semua. So memang kita ada keterbatasan dalam untuk menyalurkan bagi siapa yang murung. Benda yang paling penting, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda paling simple as a human being. We are thinking about Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bercakap dalam konteks student. Korang lah student universiti. Okay, bercakap saya konteks student. Okay. Apa yang patut student buat? So, kalau kita perlu menjadi kawan yang lebih memahami, kita kena jadi kawan yang lebih membantu kawan kita. Atau senang macam ni je. Menjadi orang atau menjadi manusia, kita menjadi seorang pendengar yang baik. Jangan menjadi penghukum. Kita manusia memang tugas dia menghukum. Memang kita suka menghukum orang. Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kawan kita bila dia ada masalah, they want to share the thing. But once you are being somebody that is totally judge other people, so it really affect them. This is one of the factor because of orang berkenaan tak dapat nak share. Sebab kita juga memberi penekanan. Sebagai contoh, mungkin bagi kita hilang handphone adalah satu perkara yang biasa. Because of we have family to support us, and then we have, our financial is good, this and that. Tapi bagi setengah orang, hilang phone adalah satu benda sangat sad because of, which is not easy for them to get this kind of phone. They are really try their best. Dia orang bekerja di sana. So bila dia orang hilang phone, dia orang rasa macam lost, contoh. Tapi bagi setengah orang yang biasa, dia tak alah hilang phone je pun. Kita seolah-olah memperkecilkan dia. You never know. Alright. Kadang-kadang macam bagi kita hilang RM10 atau RM50 adalah satu yang biasa. Tapi bagi setengah orang, kita tak tahu dia ada masalah kewangan, dia ada masalah ekonomi. And then parents dia sangat-sangat, bual PKP, they're trying harder to make sure that anak dia boleh sambung belajar, and then ada financial problem. But hilang RM10, bagi kita, alah simple doh, RM10, kau ambil lah dia RM10, aku bagi free. Kita anggap ia adalah sebagai satu lawak. Tapi bagi dia, satu benda yang besar. So bila menjawab persoalan tadi adalah kita tak boleh, dan kita perlu kawan-kawan, kita perlu masyarakat dan persekitaran yang lebih positif dan menerima dan memahami. That was the main point. And then the second thing is, Alhamdulillah, bila dah tanya soalan tu, kebetulan first PKP dulu Along jadi sukarelawan. Saya jadi sukarelawan untuk talian kasih 1599. That is one of it. Kalau kamu rasa kamu tak ada orang lain, kamu nak jumpa kaunselor universiti, pegawai kaunselor universiti, kamu tak percaya, contoh tak percaya, ataupun mungkin dalam live kita sekarang mungkin ada pelajar sekolah, mungkin pelajar sekolah yang macam tak nak jumpa cikgu counselling because cikgu counselling konon lah kadang-kadang, tak semua tapi macam tak percaya cikgu counselling. So kamu ada satu pendekatan lain namanya talian kasih 15999. Kamu call dan kamu akan diberikan kaunselor yang kamu tak kenal. Sebab Alung pernah Alhamdulillah Alung pernah bertugas waktu yang first PKP. So kadang-kadang Alung akan dapat call 2 pagi, dia call talian, and then dia akan call, and then Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan call dulu. Dia akan call macam dia akan call, okay, kita ada klien, awak nak terima tak pukul 2 pagi? Alung memang sangat, kita dah memang BDR, bekerja dari rumah, so memang bertugas lah, kita memang sangat sanggup. Tambah bulan Ramadan. So and then jawab phone, and then banyak orang yang mengalami kemurungan, yang cuba nak bunuh diri. So in other words, kalau kamu tak nak jumpa orang-orang yang kamu kenal atau tak nak bercakap dengan kawan, kamu boleh guna talian 15999 dan yang kasih. So it will really help you. Don't worry, because of kadang-kadang bila nak berkongsi tentang hal masalah, mungkin kita rasa malu untuk berkongsi dengan orang yang kita kenal. Mungkin kita boleh pilih 15999. Okay, itu saja jawapan saya untuk soalan itu tadi.
Okay, terima kasih pada Along kerana menjawab soalan tadi. Saya ingin bertanya soalan. Setelah itu kita dah tahu apa tu masuk kemurungan, kita dah tahu dia punya level, kita dah tahu dia punya tanda-tanda seseorang itu mengalami kemurungan. Jadi kita boleh katakan bahawa kemurungan ni kita adalah satu gejala yang sangat serius dalam kalangan masyarakat. Jadi apakah kemurungan ini dapat diatasi dan bagaimana cara dia untuk seseorang yang mengalami kemurungan itu untuk atasi kemurungan dia ataupun orang yang ada di sekeliling dia untuk membantu dia mengatasi kemurungan itu. Cik Badri Yalong tak dengar suara. Nampak tak terlampau overconfident kan? Tak Minta apa. maaf kan. Malu pula. Teringat pula minggu lepas waktu live dengan UMS, dia punya host yang selalu tak tekan balik button mute. Kali ni Adong pula lah terkena. Minggu lepas aku kerja gelak kat orang. Minggu ni aku pula kena gelak. Allahumma salli alaihi. Okay, based on soalan. Terima kasih Ambuk mengingatkan orang tua ini. Allahumma salli alaihi. Bagaimana nak atasi kalau kamu ada masalah kemurungan? Okey, benda yang paling penting sekali, simple. Ini benda yang kita kena set. Bila kamu menghadapi kemurungan, wahai adik-adik sekalian, itu bukan satu kekurangan, maka kamu kena ke hadapan. Tapi benda yang paling penting adalah simple aja. Kamu kena elakkan diri kamu daripada overthinking. Kalau kamu tahu dah situasi itu adalah situasi yang stres, maka kamu kena avoid benda tu. Okay, contoh kalau Alun bercakap dalam konteks as a students. So once you have assignments. Once you have assignments, so you need to at least cari satu tugasan dalam assignment berkumpulan tu mengurangkan lagi daripada kamu stres. Tanggung and then yang benda-benda yang berkaitan yang kamu boleh stres, yang boleh anxiety, boleh menyebabkan kamu overthinking atau kebimbangan yang lebih, avoid. Macam mana juga kamu nak buat? Okay, once kamu ada kemurungan, you need to acknowledge your friend. At least. And then one day know, kadang-kadang ada juga, kita tak lari daripada ada satu manusia yang kita kena hapuskan daripada muka bumi ini adalah mengambil kesempatan di atas kemurungan. Manusia-manusia tu memang banyak di atas muka bumi ni. Mungkin budak belajar, budak kerja. Aku ni kemurungan tu. Aku buatkan kau jadi roti, aku buatkan donat. Itu adalah satu manusia yang lain. Now we are talking about yang betul-betul kena dengan berhadapan dengan kemurungan. So kamu kena acknowledge kawan-kawan kamu. Bukanlah satu dunia, bukan satu UUM buat pengumuman, okay, Badri Hazlan, Along, dia murung, maka kau tolonglah aku. Tak adalah juga. Tapi kawan-kawan yang rapat dengan kamu. Itu benda yang paling penting. Okay. Dan banyakkan kita berfikiran positif. Sagi insyaAllah Along rasa nanti akan ada satu soalan berkaitan dengan kita relate dengan kita punya kerohanian. Should be ada soalan tu. So tapi kita kena berfikir lebih positif dalam apa-apa benda dalam kehidupan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghadirkan apa-apa sahaja persoalan ataupun ujian di atas muka bumi melainkan ada hikmah dan ada jalan penyelesaian. Sebenarnya nanti Allahumma salli ala Muhammad, Ambuk atau Ambi akan tanya, ingatkan kembali berkaitan dengan kerohanian. Sebenarnya all of these things happen based on how we think. Macam mana kita berfikir. It's not because of positive or negative. Last kali kita akan kembali kepada rukun iman, percaya kepada qada dan qadar Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. It's a very simple, kita akan kembali kepada Allah. So balik pada soalan yang sekarang ini, okay, bagaimana lebih berfikiran positif. Dan macam Alun cakap tadi, macam mana kita berfikiran positif adalah dengan kita cuba berfikiran positif, tapi bila kita murung, kita susah untuk positif. You need to acknowledge your friend. At least, kawan baik. So dia juga boleh membantu. Dia nampak kita pun dah weng bagai, they will be the one that will support us. Okay. Dan benda yang paling penting, bila kamu dalam keadaan, kamu kena ada kehidupan yang sihat. Cara kehidupan yang sihat. Ya, cara kehidupan sihat yang mana? Kita ada cara kehidupan yang kita kena bersenam, kita ada alam kita kena bersosial. Even though kita dalam keadaan PKP,
based on SOP, kita ada guide kita tak boleh keluar, tapi dengan media sosial, macam mana kita nak bersosial? Nanti kamu tidak akan rasa kamu berseorangan. Okay? Dan benda yang paling baik, Allahumma salli ala Muhammad, mendekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, last for the answer for this kinds of question, bagaimana should be kamu dah jumpa kaunselor. Bila dah jumpa kaunselor, okay, dia kaedah dia kena jumpa kaunselor, and then kaunselor kalau okay, kaunselor akan boleh handle lah. Dia akan bagilah beberapa plan untuk kamu, plan ataupun homework untuk kamu, apa yang kamu kena buat, senaman ke design. If not, kamu kena jumpa, dia akan refer kepada psychiatrist, ataupun kamu boleh jumpa ke psychiatrist terus. Okay, one psychiatrist dia tengok pula, dia akan ada yang dia akan bagi homework, dia akan bagi tugasan, dan mungkin ada juga yang mungkin perlu makan ubat. And then bila kamu patut makan ubat, dan later kamu kena makan ubat, dan dia ada prosedur lah. Cuma yang paling penting adalah please, zaman sekarang adalah zaman yang ini benda yang sebab untuk yang minggu lepas Alun dijemput untuk UMS tu, kita ada seorang pegawai counselling lah, universiti, pegawai di unit HCP. So kita orang bercakap berkaitan dengan bila pelajar ada masalah, please jangan tak kongsi. You need to share with it. Share the thing with your friend. Bila kamu tak share, dia akan banyak jadi masalah-masalah yang lain. Jangan risau, tapi kena cari orang yang sepatutnya. InsyaAllah kita akan lebih detailkan lagi untuk soalan yang seterusnya. Terima kasih. Okay, so terima kasih atas jawapan sebentar tadi. Okay, so apa yang saya boleh simpulkan daripada jawapan Alung tadi, Alung dah sarankan kepada kita jika ada individu yang mempunyai masalah kesihatan, kita nak jumpa siapa, kita nak jumpa kaunselor, dan kemungkinan besar ada yang akan diberi ubat untuk kita consume sebab kita ada mengalami masalah kemurungan. Okay, so saya nak bertah balik kepada konsep kemurungan. Kita semua sedia maklum bahawa masalah kesihatan mental ni ada pelbagai cabang. Ada kemurungan, ada depresi, ada disorder dan sebagainya. Jadi saya nak tanya kepada Alung, adakah kemurungan ni pun sebenarnya ada banyak juga jenis? Contohnya kalau kita tahu kanser sebagai contoh, dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kalau anxiety, kalau disorder, dia ada bipolar disorder, dia ada berbagai lagi disorder. So apa yang kami tahu, kemurungan tu adalah kemurungan je. Dan adakah sebenarnya kemurungan ni ada banyak jenis, ada pelbagai tahap dan peringkat, dan kalaupun kemurungan ni ada pelbagai jenis dan tahap dan peringkat, apa kondisi pesakit yang mengalami masalah kemurungan itu? Jadi saya minta Encik Badri teruskan. Terima kasih. Sama-sama, Allah selamat. Langkah yang terbaik adalah jangan tutup mikrofon, jangan di-mute kan. Bila mute nanti terlupa nak di-unmute kan balik. Kan? Allahumma salli. Okey, betul. Terima kasih. Kemurungan ada beberapa jenis lah, tapi Alung rasa macam Alung cakap awal-awal tadi, Alung bukan nanti sebab adik-adik Alung, all of student bukanlah nak jadi psychiatrist pun, tak perlu nak tahu detail-detail kan, tapi kita akan go through part by part. Okay, kita ada beberapa. Allahumma salli ala sayyidina. Yang pertama kita ada dysthymia. Dysthymia ni macam biasa, tak tahulah pronunciation tu betul ke tidak kan, dysthymia, tapi dia di tahap yang sederhana. Sekurang-kurangnya dia akan berlaku dalam keadaan yang dalam setahun ke 2 tahun begitu, dia alami perasaan dia macam makin down, dia akan efek kehidupan biasanya. Dia akan bagi kesan. Itu dysthymia. Kita ada juga yang kedua, gangguan kemurungan berterusan. Okey, ini lebih daripada 2 tahun. Simptom dia lebih sama dengan yang lain-lain. Cuma dia tak apa teruk sangat, tapi dia macam melarat seperti itu. Okey, kita ada yang ketiga. Yang ni yang benar kita kena tahu. Okey, kemurungan psikosis. Kemurungan psikosis adalah kombinasi daripada psikosis dan juga kemurungan. Psikosis adalah dia suka berhayal. Kadang-kadang dia akan fikir, berhalusinasi. Maksudnya dia percaya pada benda yang orang lain tak nampak, orang lain tak dengar, dia ada benda tu. So dia akan ada connection dengan burung. Tak perlulah aku cerita sebagai apa dan apa dia punya simptom epidemik lebih lagi. Yang tu kita kena buat kuliah lah. Ataupun pakat-pakat semua pelajar yang attend kursus live ni, kita pakat-pakat terminate kos masing-masing, kita masuk kos psikologi. Jangan marah. Allahumma salli alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah, ini benda yang mungkin tak ada terlibat dengan kamu langsung,
Cuma kemurungan ini one day kita sebagai lelaki terutamanya, especially untuk Nick, untuk Amri dan juga untuk Ambok, kita kena hadapi benda ni. Iaitu adalah kemurungan bagi orang yang lepas bersalin. So kalau korang dah kahwin, korang tahulah penyakit ni. Tapi kemurungan tu kita panggil baby blue. Benda yang paling simple sebab kita bercakap sebagai kemurungan kan. Ada orang kita kalau dalam bahasa yang tepunya kita akan sebut gila moyan. Gitu. Kan selepas bersalin. Tapi kita dalam saintifik dia adalah ketidakstabilan emosi. Baby blue. 70 sehingga 80% daripada ibu yang mengandung akan mengalami kemurungan ini. Dan 10 hingga 15 tu teruk dan berpanjangan. So kita kena tahulah benda-benda tu semua. Sebab dia sesepat. Kalau kita tengok simple, kemurungan bila orang mengandung, sebab dia mengandung letih, dizanat, penat, and then stress, and then tak sihat, tak laran, and then dengan budak, and then dizanat, bla bla bla, they will be affected. So and then the next one adalah bipolar. Kemurungan bipolar. Bipolar macam mana? Bipolar tu dia mania. Kemurungan mania, dia kejap-kejap kadang terlampau gembira, kadang-kadang kejap-kejap dia sedih. So kita kena identify benda-benda tu semua. Dan perubahan dia sangat-sangat mendadak. Dan orang yang macam ni adalah orang yang sangat cakap laju. Tapi itulah sebab kita bukan, sebab korang tanya soalan ni, Alun jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma bila nanti bagi siapa yang audience, yang menonton live ni, bukanlah kata cakap laju tu semuanya kemurungan. Kena korang esok PKP dah habis bagai, lecturer kau ingat dah orang tu yang tak lalat Alung tu kan, dia pergi cakap, kau ingat dia cakap siapa yang cakap laju dia kemurungan. Kau jangan nak buat penyakit aku tumbuk seorang-seorang nanti. Nak identify orang yang murung ni bukannya korang. You need to understand that. Orang yang nak identify tu psychiatrist, even though counselor pun dia kena tengok juga counselor tu dia berdaftar ke tidak. Even though dia berdaftar sekali macam Alung, kita juga tak ada kelayakan. Kita kena transfer kepada psychiatrist. He's the one. They are the one. So korang janganlah pula bila aku bagi tahu ni senang-senang je jumpa mak kau stres dekat dapur sebab nak mengadap engkau yang tak balik universiti makan macam gajah yang lapar 70 tahun tak makan, ngongak-ngongak makan. Itu dengan ayah korang pun bidik agak rumah, itu pun lagi satu memang kuat makan punya. Kira memang sekali ke dapur macam tak pernah makan 10 tahun. Makan. Mak engkau stres cakap ribut. Lepas tu kau cakap, ayah ni nak cakap ni kat minggu lepas ada dengar yang ada buat program orang cakap lagi macam mak kemurungan ya. Jaga ya. Mak tu mental tu. Kau jangan nak buat fitnah, bid'ah tu lolala. Tu dia jadi agama dah tu. Allahumma salli ala sayyidina. Dan the last is antara yang lain adalah SAD. SAD adalah gangguan berkaitan dengan musim. Ini dia tak ada kaitan dengan kita lah. Ini untuk overseas lah. Sedikit pengalaman macam Alung dulu pernah ada experience duduk di Melbourne, pernah study kat Melbourne sekejap sepanjang 2019. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang bila di Melbourne sampai masa waktu sejuk tu malam dia sangat pendek. Siangnya sangat panjang. So kadang benda tu bila perubahan iklim tu juga mampu memberi kesan kemurungan. Walaupun orang tu memang berasal daripada over the sea, orang yang daripada luar, tapi kadang dia juga akan memberi kesan lah. So itu antara benda yang paling penting lah yang kamu kena tahu. Tapi macam Alun cakap tadi, please, hampa semua, all of you are student. So once you know that you are a student, you need to understand that you are not psychiatrist. So jangan bertindak terlampau pandai. Kadang-kadang bila kamu maklumlah manusia, kena pula ada manusia-manusia ni dia tanya Profesor Madya of Google. You know Google? You can Google, Makcik Google, and you ask Makcik Google, what is the thing Makcik Google? And then Makcik Google will explain one by one. So accidentally after that you identify one of your friends. This one is kemurungan. This is a depression. We need to do something. Daripada dia tak jadi depression, you are the one that make him to be more kemurungan because dengan kawan-kawan yang payah ni. Allahumma salli alaihi. That was my answer. Okay, Alung. Tadi Alung dah terangkan bahawa kemurungan ini terdapat jenis-jenis dia yang tersendiri. Jadi saya ingin petik daripada apa yang Alung kata berkenaan dengan ada juga pesakit yang mengalami kemurungan ini dia mengambil ubat. Jadi jadi saya nak tahu macam pada zaman moden sekarang ni kita tahu zaman yang penuh dengan teknologi, ubat-ubatan pun semakin banyak sebab
adanya research. Jadi sekiranya seseorang tu dia mengalami kemurungan dan dia mengambil ubat sebagai langkah awal untuk mengalami kemurungan seperti ubat rimas, tricyclic dan sebagainya. Adakah ubat yang mereka ambil ni untuk atasi kemurungan pada peringkat awalnya adalah satu cara terbaik, ataupun ia perlu bergantung juga kepada pakar-pakar seperti pakar psikiatri ataupun kaunselor yang mereka jumpa? Bagus. Ini nampaknya research tinggi ni. Sampai datang nama ubat. Alung sebab waktu I'm prepared untuk menjawab dari segi ubat, tapi bila tengok nama ubatnya boleh patah lidah. Dan jangan nanti lepas habis je aku bagi talk ni langsung lidah aku patah, kena buat renovation, kena operation. Allahumma salli alaihi. Ya, macam ni lah. I'm not psychiatrist. I'm a counselor. Should be I am a counselor. So macam ni lah. Bila psychiatrist doktor, bila dia bagi pendapat, bagi saranan untuk ambil ubat, by hook by crook, better you follow the flow. Because of mengambil ubat adalah satu benda, bukan boleh beli ubat kemurungan pergi farmasi Cik Bedah, tak ada. Farmasi Cik Bedah never provide that kinds of ubat for you. Dia bukan macam mana kamu nak dapat ubat demam Panadol dekat Jah sebelah rumah, tak. It's not as easy as that. Okay. Benda yang paling simple adalah bila kamu kena ambil ubat, which is better. Which is not better, must. You need by hook by crook. Because of bila kamu kena ambil ubat tu, dah memang sepatutnya kamu kena ambil ubat. If not, it really affect yourself. Kalau kamu ingat tadi, biar cakap tanda-tanda untuk orang ada kemurungan yang cuba nak bunuh diri adalah dia akan cuba mencederakan diri dia. At the same time, dia akan cuba mencederakan orang lain. Kamu ingat Alun cakap tadi? And then Alun ada cakap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada kompetensi buat yang benda is totally unexpected. Yang kita tahu juga ada one of kemurungan yang Alun letakkan tadi, yang dia akan berhalunia saya, dia manik ke puasa, lupa dah, Allahumma salli. Semua dia akan berkhayal, maksudnya dia akan, orang lain tak dengar, orang lain tak nampak, dia nampak dan dia dengar. Dan mungkin dia menganggap orang tu dia dengar, macam kawan ada kat depan, dia ingat kawan dia tu macam cuba membahayakan diri dia. So dia akan prefer untuk membahayakan orang. Okay, oleh yang demikian, bila kena ambil ubat, perlu ambil ubat lah. You need to know that kinds of thing. Sebab macam ni lah, Alun tunjuk kita punya senario orang Malaysia sekarang. Kadang-kadang bila diorang pergi jumpa doktor kata, okay makcik sakit jantung makcik. So makcik bila sakit jantung ni makcik kena ambil ubat. Ini, okay, makcik kita akan bagi ubat. I know that because of my wife is a doctor. My wife was a doctor. So macam makcik kena ambil ubat ni dan dia dah bagi preskripsi tu semua. And then kamu ambil ubat. Ambil ubat balik rumah, ada orang kata, jangan ambil ubat tu. Doktor di hospital tu tak ada. Jangan ambil ubat tu. Ubat tu nanti buah pinggang rosak. Macam tu je ayat dia. Yang nak tak apa, beri ubat lain. Dia tak ambil, dia akan jadi lagi teruk sakit dia. And then kalau kamu nak tahu, our government, KKM dah membelanjakan duit beratusan ribu. Sedikit perkongsian, my wife punya department, tak boleh bagi tahu department apa, tapi my wife punya department, dia ada kena satu tube ubat untuk dicucuk, harga tak mahal, 60k. Government kita expand for that kinds of things. In other words, kita kembali balik kepada psychiatrist punya ubat untuk sakit kemurungan ni. Bila kamu pergi hospital kerajaan, kalau kamu pergi mana-mana sekalipun, klinik kesihatan, dapat ubat, dia melibatkan perbelanjaan yang tinggi. Bila melibatkan perbelanjaan yang tinggi, dia memang akan bagi pada orang yang sepatutnya. And then memang orang yang sepatutnya sahaja kena ambil ubat itu. So, kenapa kamu kena pilih kaedah lain? Sebab bagi Alung adalah juga kaedah-kaedah lain dengan menjalani kehidupan yang lebih sihat, di sana, mungkin kerohanian. Tapi kita bercakap berkaitan dengan ubat, better kamu kena ambil ubat. Bila kamu ambil ubat, kamu meletakkan diri kamu dalam keadaan yang lebih terjaga dan terkawal, dan kamu juga meletakkan orang di sekeliling kamu dalam keadaan lebih terkawal dan terjaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. So, kita ke soalan kedua terakhir daripada kami. Oh, dua terakhir soalan dah? Ni berbunyi. Okay.
adakah sebenarnya kemurungan ini memilih bulu? Contohnya, golongan berpotensi untuk dapat kemurungan ini lelaki ataupun wanita ataupun sebaliknya. Sebab WHO ada keluarkan data daripada tahun 2015 dari segi gender, kadar kelaziman gangguan mental kemurungan paling tinggi ialah 5% dalam kalangan wanita berbanding dengan lelaki 3.6%. Jadi saya nak tanya, adakah Malaysia terpakai dengan dapatan ini dan kalaupun Malaysia terpakai, apa sebenarnya penyebab kepada wanita berpotensi untuk mengalami masalah kemurungan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wal ahdika wa rika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma salli ala Sayyidina. Panjang betul aku berselawat. Ya, based on WHO, ya, itulah jawapan sebenarnya. Kalau kamu tanya soalan itu kepada Along, I'm not the best one to answer that kind of question. Tapi bila soalan ditanya, kita kena jawab based on Along punya knowledge. Ya, betul. Tapi kalau tanya long scenario untuk masa sekarang, lelaki dengan perempuan equal. Based on current situation COVID-19, ya, perempuan akan stress dengan rumah tangga, and then suami lelaki akan stress dengan financials, this and that. So bagi Along, semua orang ada potensi. Tapi based on kajian UM, tahun bila tak ingat dah, tapi memang ramai orang akan mengatakan perempuan lah, because of they are addressing, because of stress management ataupun emosi perempuan itu mudah terganggu. Itu yang kita sedia maklum lah tentang perkaitan tu. Tapi kalau bertanya Along untuk dalam keadaan sekarang di Malaysia, Along rasa kita dah equal sekarang. For me, I have not sure. Kalau salah, I'm very sorry for that. Because of sekarang ni, sedikit pengurusan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu kena ingat, orang perempuan bila dia stres, apa dia akan buat? Dia akan mengamuk. Itu perempuan. Dia akan mengamuk, dia akan menangis. Kita kata, oh perempuan ni emo lah. Kau ni period ke? Itu kita punya perception untuk perempuan, am I right? Tapi sebenarnya mereka adalah jenis manusia yang sangat kudus. It's not kudus. Tulus. Ikhlas untuk menzahirkan perasaan. Dia orang tak sorok-sorok apa-apa. Okay? Kita cakap tadi, stress. Kan? Stress, anxiety, kemurungan, depressions, and then suicide time. Referring to suicide time. So bila stress ni, kadang-kadang ramai orang perempuan nampak dia stress, tapi dia zahirkan. Dia luahkan perasaan dia. Lelaki adalah ego. Ni lelaki. Ni yang, atau orang nampak ke tidak kan? Ni yang senyum-senyum suara yang sedap. Amri, Ambo, aku sendiri yang betul lalat ni, lelaki. Kita orang yang sangat susah nak menzahirkan emosi kita. Bila kita susah nak zahir emosi kita, so kita akan stres. Kita akan banyak menyimpan. Kita ego. Bila kita dengan buku kita, aku boleh, aku sadar. Sadar apa bendanya? Kau bunuh diri kau sendiri. I mean, you put yourself in the risk situations. That was my opinion lah. Yeah. Bila orang lelaki, bila dia rasa dia nak berkongsi masalah ataupun dia nak menangis, orang kata dia lembik, dia kata dia tak kuat. Hakikatnya menangis adalah satu terapi yang paling bagus. Allahumma salli sangat betul. That was my opinion. So sebenarnya menjawab lelaki atau perempuan itu for me equal and balance lah. For now lah, I'm not sure. Because of sekarang ni, sebab kita bercakap current situations of COVID-19 really affect all of us, all of the world. So in other words, sebenarnya memang beri kesan kepada semua lah. Itu pendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, kita ke soalan yang terakhir. Okay, jadi untuk soalan terakhir ni, kita sentuh kepada isu semasa, iaitu pandemik COVID-19. Kalau kita ikut isu semasa pada hari ni, iaitu pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ni, dia telah menyebabkan wujudnya suasana baru, terutama sekali kalau kita sentuh dari segi pembelajaran itu sendirilah. Di mana pelajar belajar dari rumah, yang mungkin ada juga bagi pelajar yang
tak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Mungkin mereka ada beberapa masalah seperti mungkin lie, mungkin tak terkejar dengan assignment-assignment mereka. Jadi perkara-perkara yang tak dapat menyesuaikan diri ni boleh menyebabkan seseorang itu stres. Dan mungkin juga akan menyebabkan seseorang itu kemurungan. Jadi boleh jelaskan sedikit macam mana sebagai seorang pelajar ni nak atasi dengan isu semasa yang melanda negara kita ini. Okay, terima kasih banyak. In other words, sebenarnya nak minta Alung jawab berkaitan dengan apa yang student patut prepare because of COVID-19 dengan keadaan pembelajaran. Am I right, Ambo? Betul. Ya, okay, good. Sekarang ni Ambo, sebab ni soalan last. Ini minta pada live, saya memang suka bertanya pada Ambo. Ni soalan last kan? So sekarang 9:22. So bila soalan last ni memang aku akan jawab panjang lah sikit. So minta maaf. Okay, terima kasih Ambo. Okay, balik pada tadi, selepas daripada COVID-19, because of COVID-19, everybody have been infected. We notice about that. So daripada perspektif pelajar, simple saja. Yang ni yang Alung cakap awal-awal tadi, dan sekarang Alung akan cakap the way you are thinking. Okay, because of Alung tahu bila Alhamdulillah, sorry. So bila COVID-19, setiap manusia, setiap pelajar, dia ada target dia. Sekarang ni yang paling affected bukanlah budak universiti sangat, lupa. Tapi budak yang paling affected adalah budak SPM 2020. Because of their SPM have been postponed, end up postponed until 28 of this coming 28 of February. Tapi Allahumma salli, kita pun tak pasti. Ikut perancangan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, 28. Tapi kalau tiba-tiba memang sangat teruk kita punya kondisi kerajaan sekarang, so mungkin kena postpone. We never know. Tapi semua orang akan stress. Okay, Allahumma salli. Benda paling penting adalah benda ni Alun dah cakap talk dengan sebulan yang lepas dengan Johor, ada jemput juga dengan UMS, Alun sebut juga hari ni Alun sebut juga Allahumma salli ala Muhammad. The way you are thinking. Macam mana kita melihat sesuatu benda itu dengan lebih positif? Okay, macam mana kita melihat sesuatu itu dalam keadaan lebih positif? Alun bagi satu situation, dua kaedah. Satu situation, dua kaedah. Situation ni adalah kamu jalan, Ambuk jalan nak pergi ke kuliah kat UUM, and then jalan yang biasa, tiba-tiba jalan biasa tu yang selalu lalu dan kat kawasan situ ada longkang. Dia ada longkang. Ini Ambuk terjatuh dari longkang tu. Okey. Bila terjatuh, situasi keadaan yang pertama adalah Ambuk tidak boleh terima Ambuk jatuh. Ambuk berfikiran negatif. Okey. Bila Ambuk berfikiran negatif, jatuh kita, aduh, asal aku tak nampak ni longkang ni, aku dah banyak tahun kot. Tiap-tiap hari, berbulan-bulan aku jalan sini, asal aku boleh tak nampak longkang ni tu. Buta betul aku ni, bengong lah asal. You are put blame on yourself. You put blame on yourself, put blame on kamu. You're blaming yourself, keep continuing, blaming yourself. Sebenarnya kamu berfikiran negatif. Once you berfikiran negatif, kamu akan melemparkan aura-aura negatif di persekitaran kamu. Okay? Bila kamu mengeluarkan aura negatif, tanpa kamu sedar, kamu kata, kenapa aku tak nampak? Kenapa aku bodoh? Kenapa aku boleh jatuh? Once you keep arguing that things, being negative, arguing the things happen on you, sebenarnya kamu kamu mengatakan Allah tak tahu apa yang terbaik untuk kamu. Simple. Kamu menyalahkan takdir. Itu ayat dia. Kamu dengan tanpa kamu sedar, kamu kata Allah tak tahu apa yang terbaik untuk kamu. Bila you are put blame. Bila kamu kata Allah tak tahu apa terbaik untuk kamu, kamu kena ingat, do'uni astajib lakum. Berdoa Allah kata, aku akan makbul permintaan umat aku. Aku malu kalau hamba umat aku. Aku malu kalau hamba aku minta, aku tak bagi. Okay? Allah makbul. Hang kata aku tak tahu yang terbaik untuk kamu, aku akan wujudkan situasi yang aku tak tahu apa terbaik untuk kamu. Macam mana? Bila kamu dah ada aura negatif, berfikiran negatif, kamu dah jatuh, kamu tak boleh terima kamu jatuh. Tiba-tiba si Amri jalan dengan Nick. Jalan nampak Ambuk jatuh. Nick tanya dengan Ambuk, what happened to you Ambuk? What happened to you? Bila kamu marah, kamu akan cakap, asal Nick, kau tak nampak? Aku tengah menari dah sekarang, kau tak nampak? Kaki kau berdarah kan, tengah menari. Because of you can't accept that kind of situations. Kamu dah memberi aura yang negatif kepada orang-orang di sekeliling. Kamu kata Allah tak tahu apa yang terbaik untuk kamu. Am I right?
Kamu berjaya juga berjalan, kawan Nick dengan Amri kan jalan, tinggal kamu masuk dalam kelas. Masuk dalam dewan kuliah, buka pintu, semua orang nak tegur kamu dalam keadaan jalan yang tak mampu jalan betul tu, sakit. Bayangkan kawan kamu nak tegur kamu dengan muka kamu masam, believe or not, kamu dah ada aura yang negatif, masuk dah macam gelap, macam awan gelap, kilat sabung menyabung. Surely kawan kamu tak akan tegur kamu. Sebab kamu kata Allah tak tahu apa yang terbaik untuk kamu. Am I right? Okay. Keadaan yang kedua, second situation is, jatuh juga. Bila kamu jatuh, pop, Allahu Akbar, jatuh lah. Macam mana tak nampak ni? Tak apalah aku nak terjatuh, nak cakap macam mana kan? Berlapang dada kamu jatuh tu. Nak kata macam mana? Aku dah jatuh ni. Mungkin, kalau kita mungkin, aku banyak dosa aku. Mungkin dengan jatuh ni dapat mengurangkan dosa aku kot. Tak apalah. Kamu cuba tengah nak betul-betul, Nick dengan Amri lalu. Nick tanya, what happened to you, Ambo? Tak tahulah macam mana, tak nampak pula longkang hari ni, jatuh, sakit tu. Tapi malulah, gelap. I mean, you berfikiran terbuka, menerima itu seadanya, dan kamu meletakkan, itu ketentuan yang terbaik untuk Allah, yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Amri pegang kamu, cepur dah, kita bersebelah utara akan panggil cepur, angkat, sama-sama, tak lalu kota mana teruk pun, tapi bawa masuk dewan kuliah. Masuk dewan kuliah, Nick dengan Amri tolong bawakan, kawan-kawan lain nampak kamu. Mungkin kadang-kadang tu Nia Lofa, Mira Fiza dia, Ambo, what happened to you? Allah, kesiannya kat you. Buat gedik-gedik bagai. Mungkin Mira Fiza tu adalah paling cantik dalam dewan kuliah kau. We never know that. So, tak ada, aku terjatuh sikit. So, kawan-kawan duduk depan, line duduk depan. Tak apa tu bagi Ambo duduk kat depan. Kesian kot. Kesian dia tu. Dia jatuh. Enak ada seorang perempuan yang sangat baik, sangat cantik. Dia kata, Ambo jatuh ke? Tak apalah, nanti waktu kita break, Ambo tak payah pergi ke kafe. Saya bagi roti saya ke Ambo. Wow, mesti seronok kan? Ambo mesti seronok. Tapi in other words, bila kamu berfikiran positif, kamu akan mengeluarkan aura-aura positif dan orang akan mendekati kamu dengan keadaan positif. Kenapa Alun cakap begitu? Because of kembali balik yang Alun cakap berkaitan dengan kita percaya pada rukun iman, percaya kepada qadar Allah. Tersasul dan. Kembali balik kepada rukun iman, percaya kepada qadar Allah. Maksudnya kamu percaya dengan ketentuan Allah. Bila kamu percaya dengan ketentuan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebagai pelindung. Kamu yakin dengan Allah. Sebenarnya bila kamu yakin dengan Allah, dalam kitab Ifazilah Yafasta dalam tajuk Allah Maha Pelindung, selangkah kamu rapatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berlangkah-langkah rahmat Allah akan datang rapat dengan kamu. Maksudnya bila kamu yakin ini ada hikmah, kamu berlapang dada menerima, kamu yakin dengan ketentuan Allah, percaya kepada qadar Allah, kamu merapatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cakap dalam kitab Ifazilah Yafasta, selangkah kamu rapatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berlangkah-langkah rahmat Allah akan datang rapat dengan kamu. In other words, kamu terima ketentuan Allah, Allah akan bagi hikmah lain. Mungkin dengan keadaan itu, kamu akan nampak ada kawan-kawan yang lebih baik dan kamu akan jadi lebih positif. Okey, nampak sangat cerita ni tak ada kaitan dengan COVID-19 pun. Tapi sebenarnya ada connection dengan kemurungan. Contoh cerita ini, kamu menerima seadanya apa yang berlaku pada keadaan sekarang. Maksud Alung, dalam sekarang ni, bukan kamu, semua orang affected. Everybody have been affected. Which is not UUM, it's including UMS, USM, UITM, UTM, UTHM, UMP, UNIMED, everybody. Even Harvard of University, Massachusetts of Universities, Melbourne's University, all of us have been affected. In other words, kamu kena berlapang dada lah. Even though kamu ada target, kamu kena faham lah situasi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, menerima benda tu seadanya. Alun tahu, masing-masing ada target. Bila masing-masing ada target, dia target, okay, bila aku akan target habis degree aku, tarikh sekian. Because of COVID-19, ni dah delay dah setahun. Mungkin akan delay 2 tahun, ni Zainab, bla bla bla. Kalau delay pun kamu tak boleh buat LI, lihat latihan usia atau praktikal. Sebab kamu tak boleh nak buat LI ataupun praktikal, so akan effect, kamu tak boleh nak convo. Mungkin ada pendekatan lain, tapi convo. Bila tak boleh convo pun, kamu tak boleh cari kerja, nak keluar macam mana dah PKP. Kalau ada duit tak apalah, sekali kena tangkap 1,000, sekali kena tangkap 1,000, kalau 5 kali tangkap 5,000. Alhamdulillah kalau kaya. Kalau tak kaya, duduk rumah. Macam mana nak cari kerja? Okay, kita boleh apply by online, tapi orang nak terima ke dalam keadaan ekonomi tengah jatuh sekarang? Everybody will be affected.
terima balik keadaan itu. Kamu kena berlapang dada. Sebab tu Alung bawa cerita berkaitan dengan orang jatuh itu. Macam mana kamu nak terima? It's not easy. But that was the way. That was the way. Ya Allah, Allah masukkan sekarang. Kalau kita pergi dengan ceramah agama tu lainlah. Ramai lah akan kata sorry. Allah akan ramai akan kata ini adalah salah satu daripada tanda akhir zaman. Alun tak pernah menidakkan dia tanda akhir zaman. Memang nak habis pun. Tapi dalam keadaan sekarang kita kena prepare dalam box, dalam kehidupan kita sekarang, dalam surrounding kita sekarang. This is the things that we need to focus. So, pelajar-pelajar kena terima seadanya keadaannya. Macam mana? Sedikit. Alun kongsi, okey, berkaitan dengan macam bila kamu tahu sebenarnya kamu dah biasa study dengan kawan-kawan, mengelakkan kamu stress and then anxiety, end up with the kemurungan. Kalau kamu tak nak menghadapi fasa-fasa tu, maka kamu kena ada kehidupan yang lebih bagus. Jalani kehidupan bersosial dengan online ni dengan keadaan yang seronok sebagai contoh. I have not sure, tapi Alun rasa Alun cuba mencari dalam sekarang live pun Alun cuba menzahirkan topik kemurungan itu dalam keadaan yang lebih santai. Kalau kamu tak tahu lah, mungkin panggil orang ni dia akan macam dia lebih firm. Dia akan cerita bab fakta. Alun tak suka cakap pasal fakta. Saya tak suka cakap pasal fakta sebab orang nak dengar ni pun yang pertama mungkin dipaksa rela untuk mendengar talk ni. Itu yang pertama. Yang kedua dia pun serabut dah lah dengan tugasan bagai. Tua-tua ni yang betul alat ni cerita bab fakta auta menjadi Amri tu. Bab berapa peratus. Aku nak kena buat assignment ke contoh. So kita kena deliver knowledge ni dalam keadaan yang lebih santai. Okay, kamu menghadapi situasi belajar online pun kena santai. Sebagai contoh, kalau kamu tengah online sekarang kelas ke Google Meet ke Zoom ke webinar sekalipun, kamu akan nampak ramai orang. So, Alung punya riset satu je. Bila kamu menjalani kelas online, jangan tutup kamera. Biarlah buka kamera sekalipun, tak ada masalah. Dan kamu akan nampak kawan kamu seorang tidur. And then make a show. Buatkan kehidupan itu, buatkan benda tu lebih live, lebih natural, lebih macam dalam kuliah biasa. So kamu akan mengurangkan stres. Kamu akan kurangkan stres kamu study. And bila kamu nak buat assignment pun kamu boleh bincang dengan kawan-kawan through this Google Meet. Walaupun buat kerja biasa sebab kamu dah biasa betul. Sebab kamu kena kurangkan potensi untuk kamu stres. Bersosial, Alun cakap tadi kan. Menjalani kehidupan sihat. Takkanlah kamu duduk di rumah seorang. Contoh lah, mak ayah kamu ada kerja, dia BDR, bekerja dari rumah, duduk dekat atas office. And then kamu seorang. Kakak kamu dah kahwin, abang kamu dah kahwin. Mungkin adik kamu kalau memang busy dengan kelas SPM ke kelas apa-apa sahaja. Kamu takkanlah duduk seorang. So, use this kinds of media. Jangan streskan diri kamu. Yang seterusnya, Allahumma salli sebagai student, jalani kehidupan yang lebih sihat. Macam mana? Okey, contoh pengalaman Alun sendiri. Alun sangat stres. Dan Alun tahu, Alun dah dalam keadaan stres. I am totally sure that kalau Alun tak handle, Alun akan jadi anxiety dan kemurungan. Aku akan buat satu benda yang bodoh. Seriously. So apa yang Alun nak kena buat? Okey, Alun ada anak. Tapi aku tak adalah bunuh anak aku. Tak adalah aku pukul dia pula. Tak. Okey, bila dalam kehidupan, my wife bekerja seperti biasa, setiap hari kena pergi kerja, office hour, kadang lebih, kadang malam pergi sebab dia doktor yang kena hospital. Tambah pula dalam keadaan current situation COVID-19, memang dia akan banyak ke hospital. Tinggal Alun dengan anak Alun. Sampai satu masa anak Alung dia stress, even though dia 2 tahun 3 bulan. Because of dia stress duduk kat rumah, dengan ayah dia boleh buat apa? Dia biasa pergi taska, dia ada syllabus. And then kebetulan taska yang Alung hantar anak Alung ni adalah taska yang untuk kaki tangan hospital. So memang dia on walaupun COVID, dia dapat license. So Alung hantar dia pergi ke taska. Kesian sebab dia stress, nampak dah dia macam bila murung, dia nampak kemurungan, dia dah macam tak nak bagi kerjasama, tengok kartun sangat pun tak nak sebab kat sekolah dia ada aktiviti-aktiviti lain. Okay, so Alun hantar, and then tinggal Alun seorang. Apa kita kena buat? Kita kena ada cara kehidupan yang sihat. Cara kehidupan sihat, kalau kita biasa bangun awal pukul 11 subuh, kita bangun macam kita hari kuliah biasa. Kalau Alun akan bangun awal. Seriously, Alun juga bersenam. Each of day paling kurang sejam, Alun akan bersenam. Alun tak boleh keluar. Aku berjogging kat dalam ruang tamu saja. Set half an hour, jogging. And nak buka YouTube dekat TV, and then buka senam aerobik, follow. Kita kena menjalani kehidupan yang sihat seperti biasa. Kamu kena atur kehidupan kamu. And then kamu kena set dah, okay. Nanti pukul 8 kamu akan ada set dah, okay. Ambuk dengan Amri set. Dengan Nick set, okay. Set maksudnya nanti pukul 9, 8.30, 9 kita akan ada discussion. Kadang-kadang buka je. Bila kamu buat seorang, kamu tak ada mood. Tapi bila ada kawan-kawan, at least kamu boleh bersembang. Am I right?
So itu antara benda-benda yang kamu boleh lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. And then benda paling penting adalah use this kinds of medium COVID-19 ni adalah untuk mengurangkan kita punya kemurungan, potential kita untuk jadi stress, anxiety dan kemurungan adalah dengan apa? Dekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah. Mudah macam mana? Weh, tak payah pun. Sembahyang seperti biasa. Serius je dalam cakap. Sembahyang seperti biasa. Janganlah sembahyang Zuhur 3-4 kali pula. Jadi dia memang dah jadi penyakit dah tu. Tapi dengan cerita lain, kita boleh menjadi, sebelum ni kita tak ada peluang untuk sembahyang tepat masa, dan this is the time. Kamu dah boleh dah buat benda-benda ni semua. Benda simple saja. Macam Alun cakap tadi, dalam kitab Ihfazillah Yahfazka dalam tajuk Allah Maha Pelindung. Selangkah kamu mendekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, berlangkah-langkah rahmat Allah akan datang rapat dengan kamu. Seriously. Kamu buat apa yang Allah suruh, dekatkan diri kamu, tak perlu buat extra. Semayang ikut waktu, tepat masa, Allah akan pasti yang terbaik untuk kamu. Kamu dah jalani kehidupan yang lebih bagus, kamu ada kehidupan yang sihat, senaman, solat. InsyaAllah. Allahumma salli alaihi. Sedikit perkongsian untuk adik-adik sekalian, siapa tak kisah adik ke kawan ke yang mana yang bersama dengan live kita hari ni, kamu kena ingat. Macam Alung 4 years ago Alung ada attend one of khusus dekat Nilai Negeri Sembilan, and then I have met somebody which is simple but dia ada satu benda yang baik. Kamu kena amalkan zikir, selawat Nabi saja. Kamu kena ingat dalam muka bumi ni Allah paling sayang Muhammad bin Abdullah. Itu Allah paling sayang, kekasih Allah. Kalau kamu duduk dalam rumah kamu nak minta sesuatu dengan mak kamu tahu adik kamu yang perempuan, mak kamu paling sayang. Maka kamu layan adik kamu yang elok dulu baru minta. That was the formula, right? So itu juga dalam kehidupan. Allah, kamu tahu dah kekasih Allah tu baginda Rasulullah, maka kamu kena gunakan Rasulullah. Macam mana? Selawat, ingat Rasulullah. Paling kurang alung aku cuba try. Aku cabar semua siapa yang ada kat dalam, cuba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Based on kitab Ihfazillah yang pasal Alun sebut tu, kamu semua cuba try sehari paling kurang semua orang 500 kali. Kalau tak boleh 200 kali cukup. Selawat Nabi. Buat setiap hari. Lillahi ta'ala, selepas minggu kamu akan rasa satu benda yang sangat berlainan. Based on kitab Ihfazillah yang pasal dalam tajuk Allah Maha Pelindung. Selangkah kamu rapatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, berlangkah-langkah rahmat Allah akan rapat dengan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seriously. Kamu akan dapat satu benda yang sangat totally unexpected. Seriously. Kembalilah kamu kepada Allah. Kalau nak cerita agama, aku rasa dia akan extend lebih banyak masa. Ambo ambil lagi 2 minit nak, Ambo jangan marah dah. Ambil ni dia belakang tabir lah. Kalau dia tak puas hati, dia tutup mikrofon aku, dia kelamkan aku punya gambar, mati aku. Okay. Satu benda. Anda terlupa buat yang positive thinking ni, kamu kena tahu dalam kehidupan kita ada banyak ujian dan dugaan. Okay. Ujian sekarang, dugaan sekarang mempersediakan kita pada ujian yang akan datang. Okay. Begitu juga COVID-19 ni, there must be a reason why. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah nak mempersediakan kita mungkin untuk ujian yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Allah tak nak sebut, tapi ada satu benda yang lebih besar akan berlaku lepas ni. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan Allah. Okay. Cuma kamu kata ujian dalam kehidupan kita macam tangga. Ujian sekarang untuk mempersediakan kita pada ujian yang akan datang. Kenapa Allah cakap macam tu? Allahumma salli ala Muhammad. Contohnya dalam kehidupan kita mula dengan jas 1, baru tadika, baru masuk jas 1. Masuk tadika seronok. Nak masuk jas 1 takut menangis. Tapi enak kita masuk seronok sampai darjah 6. Kita jadi senior kat darjah 6, seronok. Ambil UPSR. Pada ketika itu ujian UPSR adalah paling menakutkan dalam kehidupan kamu sehingga tak boleh tidur. Enak kamu boleh je menduduki UPSR. Enak bila habis UPSR seronok, ye. Tapi bila nak masuk tingkatan 1, jumpa jiran sebelah menakutkan. Itu adalah satu syaitan di atas muka bumi. Jaga dia, kau nak masuk tingkatan 1, kat sana ada abang kakak tingkatan 5 suka kacau orang dia, cekik. Kau takut pula nak masuk tingkatan 1. Pak masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 3, PT3. Okey, tiba-tiba PT3 nak ambil exam, menakutkan pula. Tak lalu nak makan, stres bagai dia. Lepas kamu ambil exam, okey je, form 4. Enak sampai dah form 5. Allah takdirkan mesti tadika dulu, darjah 1, darjah 6,
PT3, SPM. Mesti takkan keluar-keluar pokok ambil SPM dulu baru tadika. Tidak. Sebab tu dia cakap apa yang berlaku sekarang mempersediakan kamu pada akan datang. Darjah 1 mempersediakan kamu untuk darjah 6, darjah 6 mempersediakan kamu untuk PT3. PT3 mempersediakan kamu untuk SPM. And now SPM tu adalah the worst part of your life. Macam budak SPM sekarang, worst part. Tapi bila orang dah habis, okey je, boleh je masuk diri. So, nak bagi tahu berlapang nada. Setiap ujian ada hikmah. Setiap ujian pasti ada jalan penyelesaian. So, I wish you all the best. And then minta maaf sekali lagi kepada pihak penganjur, especially Ambo, Amri ni, banyak sangat benda yang saya dah lakukan dengan mereka waktu reses malam pun minta maaf lawak. So I'm very sorry. Terima kasih juga sekali lagi kepada Inasis SME Bank because for inviting me. Hopefully dan sharing hari ni memberi manfaat kepada semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Along tentang perkongsian sebentar tadi. Jadi boleh kita simpulkan berkenaan apa yang Along sharekan tadi ialah kita sebagai pelajar ni kenalah berfikiran positif. Pengurusan hidup tu, pengurusan atau dari segi masa hidup kita mestilah sentiasalah sihat, berfikiran terbuka. Setiap apa dugaan yang kita terima ni ada hikmah dia. Jadi kita akan berehat seketika sebelum kita ke sesi Q&A, iaitu soalan daripada penonton yang melihat kita punya live ni. Jadi kat sini ada beberapa pengumuman. Jika terdapat sebarang persoalan atau pertanyaan boleh diajukan di ruangan komen di bawah, dan diminta juga kepada para hadirin terutamanya pelajar-pelajar UUM agar kekal ke penghujung program untuk pengesahan rekod kehadiran, di mana kami akan kongsikan QR code di mana pelajar UM boleh scan QR code tu untuk tujuan merit, dan di situ juga pelajar UM perlu screenshot live ini dan perlu disertakan ke dalam Google Form itu sebagai bukti kehadiran penonton ataupun kehadiran peserta dalam program ini. Jadi QR code tersebut akan dikongsi pada akhir program ini. Jadi kita akan berehat seketika, kita akan kembali sebentar lagi.
Perhatian kepada semua peserta. Di sini terdapat beberapa pengumuman penting. Diharapkan semua peserta dapat kekal mengikuti live pada malam ini sehingga ke penghujung program. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau persoalan, boleh diajukan di ruangan komen di bawah. Diminta juga kepada para hadirin terutamanya pelajar-pelajar UUM agar kekal ke penghujung program untuk pengesahan rekod kehadiran para peserta pada malam ini untuk tujuan merit. Sila pastikan segala maklumat dan butiran peserta diisi dengan betul dan tepat. Para peserta diingati untuk mengambil screenshot program sebagai bukti untuk menunjukkan yang anda hadir pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa bagi bersama-sama menghadiri program Talk From Home What is Depression. Majlis mempersilakan Saudara Ambok untuk meneruskan majlis. Okey, bertemu kita kembali ke program Talk From Home What is Depression dengan sesi Q&A daripada penonton live kita lah. Jadi saya dah pilih beberapa soalan yang untuk diajukan kepada speaker kita iaitu Along. Jadi soalan yang pertama, kita terus je kepada soalan dia. Boleh. Nak saling. Mana. Just continue. Soalan yang pertama ialah macam mana nak aware mindset orang lain, sebab kadang-kala orang lain akan anggap orang yang mengalami gejala depression ini dianggap sebagai seorang yang tidak cukup iman. Kerana kadang saya mengetahui bahawa sesetengah depression ini adalah disebabkan genetik. Macam mana kita nak educate kata-kata orang yang suka judge orang yang suka depression ni? Orang yang depression. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Ambok. Soalan yang pertama untuk Q&A, macam ni kita nak aware benda macam ni lah. Sebenarnya betul dia keturunan, tapi I'm not sure genetik ke tidak, tapi memang dia keturunan. Ada possibility based on keturunan. Kalau mak ada kemurungan, family ibu dia kemurungan, ayah ada kemurungan, mungkin ada beradik kemurungan, dia ada potential untuk kemurungan. Macam ni lah. Anu bercakap sekarang sebagai jujur. Allahumma salli ala Muhammad. Senang betul dia menghukum orang yang kemurungan tak cukup iman. Macam inilah. Kalau dia kata kau tak cukup iman, sesungguhnya dia pun sama-sama tak cukup iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam ni. Allahu Akbar. Macam inilah. Kalau tanya Alung, simple. Okay? Dalam kehidupan ni, abaikan apa orang lain nak kata. Abaikan apa orang lain nak kata. Kalau kita nak ikut apa yang orang nak kata sampai ke sudah. Sampai ke sudah. Serius, sampai ke sudah hidup kau tak akan tenteram dengan ikut cakap orang. Hidup kita dalam atas muka bumi ni jangan ikut cakap orang. Kau ikut cakap orang, kau ikut lingkup. Elok kau murung, memang murung sampai ke sudah. Kau ikut cakap orang. Murung jangan fikir orang. You need to think about yourself. Kenapa kita kena fikir satu entiti manusia yang memang tak nak support kamu pun, nak menjatuhkan kamu. Dia dah tahu hak murung. Dia boleh tahu dia ni memang keturunan ni jenis manusia tak cukup iman. Dia lagi tak cukup iman. Nyampikan dia. Cari kawan yang betul-betul faham kamu. Kenapa kamu kena cari virus? Kenapa kamu kena cari unsur negatif? Carilah yang positif-positif. Manusia macam tu. Sebenarnya macam ni, ada nak terang. Dah alang-alang cakap pasal manusia suka hukum orang tak beriman ni macam ni je. Orang suka kata kat orang memang hobi manusia. Tu kena faham. Dalam kehidupan esok, bila kamu dah keluar, dah habis COVID, kamu dah kerja, tak kahwin, dia tanya kenapa kau tak kahwin? Jual mahal ke? Bila lelaki tak kahwin, Along ada one of my patient, main jumpa kata, kenapa saya tak kahwin cik? Tapi semua orang cakap saya tak kahwin, saya dah tua, dia kata saya gay. Kenapa dia tahu dia gay? Orang gay je tahu siapa yang gay. Betul tak? Dan kalau kau tak gay, kau biarkan dia. Dia masuk ke rumah kau orang tak kahwin. Mana tahu, kita tak tahu dia mungkin pernah ditinggalkan tunang bla 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 bla. Dia tak kahwin. Dah kahwin dia tanya bila nak ada anak pula. Kata merancang pula bagai. Dah ada anak bila nak tambah seorang lagi pula. Kehidupan ni orang memang akan tanya. Dah ada anak besar tanya anak kau tak nak kahwin ke? Dah tanya anak nak kahwin pula. Anak tak kahwin tuduh anak kita gay pula. Anak kita lesbian pula. Kata anak kita memilih pula. Dah kahwin anak kita tak ada anak. Dia tanya pula bila dia dapat cucu. Kalau kesimpulannya, kalau orang yang adik yang bertanya ni, kalau ikut orang, kau memang mati yang sayang adikku sayang, kau confirm kau akan hancur. Benda paling penting, once if you know that you are one of persons that being depressions, forget about other people. Forget about, bad and negative persons. Find a positive person. Create a good. You need to have cara kehidupan yang lebih sihat. With who? With somebody that
who can accept you with who you are, especially your family. Cari kawan. Kalau jangan fikirlah simple. Allah bukan bercakap dalam keadaan menjawab dalam kaedah saintifik, tapi menjawab dalam kaedah simple. Manusia dah dia bad berfikiran negatif pasal, tinggal cara kau yang positif. Kalau kamu ikut dia, kamu akan jadi lagi negatif. For what purpose? Am I right? So Alung harap Alung menjawab persoalan itu. Dan ingat, untuk orang lain yang suka menilai orang, ingat, sekarang kamu kata dekat orang, kamu kata orang tak cukup iman, kamu kata orang keturunan, dan mungkin disebabkan kemurungan kamu tak nak kawan dengan orang tu. Ingat, hidup kita ni bulat macam roda. Satu masa kamu jadi orang yang tidak ada sakit, dan satu masa orang lain akan jadi orang yang ada kemurungan. One day kamu akan menghadapi situasi yang sama. Mungkin bukan kemurungan, kamu ada benda lain, orang lain akan buat dekat kamu. What you give, you get back. Ini peringatan kepada orang semua. Kamu kena ingat, zaman sekarang ni is totally unexpected zaman. Because of what? Bila kita tahu kawan kita kata dalam contoh kawan kita upload dekat IG atau Facebook atau Twitter, I felt that I want to die. Kenapa nak mati? Mati je lah. Ini adalah manusia-manusia yang sangat membunuh masa depan. Inilah manusia-manusia yang membunuh bangsa, manusia-manusia yang membunuh generasi. You need to be more alert. Macam Alun cakap awal-awal tadi dalam kita punya sesi talk, kita kena jadi manusia yang mendengar, listener, bukan orang yang menghukum. Once you menghukum, you are doing nothing. You are make the things become more worse than before. That was the problem is. Because of nowadays, people prefer to judge. Why you want to judge other people? You also not perfect. Am I right? So Allah maksudnya terilmu pula aku menjawab soalan sampai Ambuk pun mandang tempat lain sebab orang tu ni ilmu. Okay, Allah maksudnya that was my answer. If not, kalau kamu rasa kurang lagi bermotivasi, sedikit promosi, kamu boleh masuk ke channel YouTube Alung, nama YouTube Alung Badi Hazlan. Kat situ ada banyak video Alung kat overseas. Nampak tak? Promosi. Maksudnya dalam tu ada banyak motivasi punya video, and then kamu boleh scroll up. And then kalau ada masalah lagi, boleh follow my IG, which is Badi Hazlan juga. So dalam IG tu boleh straight DM untuk tanya soalan. I like to motivate other people. I like to give a good and positive vibe to other people. That was my answer. Thank you. Okay, terima kasih kepada Alung. Sekarang kita dah kesetukan masa dan hampir pukul 10, tapi saya akan baca soalan yang terakhir, di mana soalan terakhir ni ada, saya baca dua soalan tapi saya gabungkan dalam satu lah. Sebagai contohnya, antara soalannya ialah macam mana kita nak deal atau kita nak macam berinteraksi dengan family yang kurang faham tentang situasi pembelajaran sekarang ini, yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami stres, dan apakah cara yang terbaik untuk mengatasinya? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, Alun cuba menjawab soalan ni dengan sepantas mungkin, walaupun aku memang jenis mulut cakap banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam nak deal? Okay, satu benda paling penting, kamu kena terima hakikat bahawa parents kamu bukan kamu. Seriously, parents kamu bukan kamu, dan dia mungkin datang daripada generasi yang berbeza. Macam Anu cakap, kadang-kadang satu masa kamu kena abaikan orang yang tidak faham. Cuba sedaya upaya untuk memahami. Cuba sedaya upaya mewujudkan situasi yang lebih memahami. Macam mana dalam keadaan kamu kena explain. Dan kamu, bila kamu nak explain, kamu kena faham yang mungkin kamu akan di-reject. Explanations kamu akan di-reject. Kamu kena faham sebab kamu adalah golongan yang 2020, jenis yang bukan generasi Z dah, ni dah lebih dah. Kita dah kalau kamu, mungkin bapak kamu kalau umur 55, mungkin bapak kamu dah pencen, atau mungkin, minta maaf kalau bukan menghukum, mungkin bapak kamu bukan orang golongan profesional, mungkin pekerjaan biasa. So dia tidak akan faham. He never understand. He will never. Kita kena faham bahawa kita ada keterbatasan. Macam zaman Alung dulu, arwah ayah Alung dulu adalah orang yang tak faham tentang education. For example lah, tu di zaman itu. He asked me to continue study kat poli bahagian, dia kata dia ada kawan. Dia suruh juga pasal. Alung kata aku tak nak sebab aku nak jadi kaunselor. Memang nak jadi kerja kaunselor daripada zaman belajar lagi. So kita cakap, kita punya plan, kita kau plan, kau pandai ke? Dia percaya kawan dia suruh aku ambil engineering. Kalau aku jadi engineering, tak bercakap dengan orang lagi. Mesti aku kemurungan sebab kena maksa jadi engineer. Tapi the point is, dia tak faham. Bila kamu berhadapan dengan orang yang tak faham dengan situasi COVID sekarang, dengan situasi kaedah pembelajaran sekarang,
jangan sakit hati. Kamu kena terima seadanya bahawa dia tidak faham dan bukan zaman dia. Minta maaf, bagi contoh, kalau ayah kamu seorang petani, kalau kamu cakap buat sebagai benda-benda kaitan ni semua, dia takkan faham. Macam contoh baru ni, pagi ni Alun terlibat dengan, sebab Alun sekarang di sekolah, kita ada form 1 punya pendaftaran. Bayangkan parents datang, kita kata kena daftar online, pakcik kena join group, kita bagi barcode untuk join Telegram group. Tapi dia cakap, pakcik phone tak ada, nak pakai gumano dia tanya sebab kita datang daripada different background, zaman yang berbeza. So cara terbaik adalah terima ayah kamu seadanya. Bila kamu tanya dengan Alun, sebab Alun tak boleh ubah ayah kamu, Alun boleh ubah kamu. So bila kamu boleh terima ayah kamu seorang yang tak faham, maka kamu bergerak dengan keperluan kamu dalam keadaan ayah kamu tak faham. Bukan menidakkan hak dia, bukan melawan cakap dia, tidak. Tapi bergerak dalam capability awak dengan keadaan ayah kamu tak faham. So dengan keadaan lain, kamu tak akan stres sebab kamu cuba terima. Kalau kata tadi, percaya pada qada' Allah, kan? So kita terima bahawa memang ayah kita tak faham. Kalau kamu try untuk bagi dia faham sampai dia tak faham juga dan dia marah kamu, last kali kamu stres, kamu akan stres. Dan stres dan anxiety, bimbang sebab ayah kamu murka, bagai apa-apa, kemurungan. Efek belum datang lain. Efek pun. So sampai satu masa, terima seadanya. Cuba cari jalan macam mana kamu nak teruskan hidupan pembelajaran online dengan pembelajaran kaedah sekarang dengan keterbatasan kamu yang ada. Try to find another ni. And then please, I'm totally hope that this kinds of person yang bertanya soalan, I do insist that DM Alun ke IG Alun, Badri Hazan, and maybe we can discuss it later. Dan kau mungkin ada benda lain, mungkin Alun tak boleh nak kongsi dan awak pun tak boleh nak bercakap face to face dengan Alun dekat dalam live ni. Terima kasih. Nah. Nak tutup dah kan? Jelas. Allahumma salli alaihi wasallam. 3%. Okey, cara yang terbaik untuk reduce stress adalah senang. Bukan botol pink, tapi air. Macam mana? Okey. Cara kita minum air sangat memainkan peranan penting. Allahumma salli alaihi wasallam, bila kita minum air, okey, kita kena minum kemam bagi macam kumuh, tapi bukan kumuh, bagi dia air dah tu. Bagi beberapa saat, biar air tu mix dengan kita punya air liur, enzim dekat dalam tu, baru telan. Sebab dia akan membantu kita untuk menyalurkan oksigen ke otak lebih mudah. Kenapa Alun cakap macam tu? Kalau kamu perasan, banyak Chinese student memang dia takkan pernah lupakan botol air besar ni. Kita kata budak-budak Chinese yang alik ni memang tak kerti memang dia orang suka minum air je, tak minum air sirap, tak minum air Coca-Cola, tak. This is the one yang boleh mempositif. You see? I like ni. Because of this is the way. So cara dia adalah macam ni. Sebab ni adalah sedikit sinis untuk penganjur. Sebab dia tak sediakan air pun, aku kena sedia air aku sendiri. So cara dia adalah Allahumma salli minum. Telan. Okay. Sebab itu sunnah Nabi minum air jangan lebih pada 3 teguk. Buat seteguk pun dah cukup. But that was the thing. Okay. Itu dia akan membantu untuk lebih menyebabkan oksigen lebih mudah untuk ke otak, and then you be more positive, and then otak kamu lebih bersih, otak lebih mudah berhubung, dan kamu akan reduce stress, and then kamu akan boleh elak daripada kemurungan, insyaAllah. Allahumma salli alaihi wasallam. Minta maaf, terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada salah apa-apa. Terima kasih kepada Ina Sis SME Bank because of inviting me being a part of talk tonight. Thank you. Allahumma salli alaihi wasallam. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasan Encik Badri atas soalan-soalan yang dikemukakan oleh penonton FB Live Inasis Titan pada malam ini. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi Q&A sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Perbincangan kita pada malam ini sangat padat dengan saranan dan cadangan yang sangat menarik daripada Encik Badri Hazlan sendiri. Diharapkan semua penonton yang menyertai program kita pada malam ini dapat mengambil manfaat hasil daripada perkongsian kita sebentar tadi. Saya mewakili ahli jawatan kuasa pelaksana program mengucapkan ribuan terima kasih buat anda semua di atas kesudian meluangkan masa dalam menghadiri program kita malam ini. Dan tidak lupa juga penghargaan yang tidak ternilai buat penceramah jemputan kita ataupun panel kita pada malam ini, iaitu Encik Badri Hazlan.
atas perkongsian sebentar tadi. Di kesempatan ini, saya mewakili moderator dan juga wakil penggerak program ingin memohon ribuan kemaafan atas segala kesulitan daripada pihak kami sepanjang program ini berlangsung. Diingatkan juga kepada para pelajar UUM untuk scan QR code yang tertera di skrin sebagai pengesahan rekod kehadiran peserta pada malam ini untuk tujuan merit. Pastikan segala butiran dan maklumat yang diisi dengan betul dan tepat, dan diingatkan juga para pelajar untuk screenshot program live kita pada malam ini untuk tujuan merit. Jadi anda bolehlah berbuat demikian. Terima kasih. Terima kasih sebab menonton video ni dan jangan lupa jangan lupa subscribe channel YouTube ni dan sebar-sebarkan pada kawan lain, viral-viralkan sebab kita boleh sebarkan ilmu. Semoga Allah rahmati kita semua. All the best.